kewangian aroma bunga mekar hiasi keluarga bahagia. Ada sambungan lagi ni, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zainal Abidin bin Abdul Rahim, host Insight pada kali ini. Kali ini Insight bersama Salam dengan satu episod yang sangat istimewa. Nanti kita akan tengok apa istimewanya, tapi mungkin yang selalu mengikuti Insight dengan kerjasama Salam akan mendapati selalunya perbincangan dalam Insight dikuasai oleh wanita ya. Tapi kali ini anda dapati saya yang menghostkan episod Insight pada kali ini, dan memang kita akan membincangkan lebih tentang peranan seorang lelaki yang bergelar bapa dalam pendidikan kanak-kanak dan juga pendidikan anak-anak. Kalau kita tengok di serata dunia, pendidikan anak-anak, terutamanya pendidikan awal anak-anak, lebih disinonimkan dengan kaum wanita. Jadi episod Insight pada kali ini akan membincangkan bagaimana sebenarnya peranan bapa dalam mendidik anak-anak dan juga membesarkan anak-anak. Alhamdulillah, kita kali ini sangat bertuah kerana kita bersama dengan seorang pakar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, iaitu Dr. Abdul Halim Masnan. Apa khabar, Dr.? Alhamdulillah, khabar baik. Ustaz, macam mana? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, kita sangat bertuah ya dengan kita bersama dengan doktor pada pagi ini, pada kali ini, di mana doktor memang sangat dekat dengan pendidikan awal kanak-kanak. Bidang doktor sendiri adalah dalam pedagogi, dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi untuk kita memulakan sembang santai kita pada pagi ini, saya nak bertanya kepada doktor, macam mana pada peringkat awalnya doktor boleh terlibat ataupun doktor boleh terminat termasuk ke dalam pendidikan awal kanak-kanak ni? Silakan, doktor. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada wanita Ikram Ustaz kerana menjemput saya. Dan saya rasa ini pucuk dicinta ulang mendatang, begitulah. Sebab penlibatan saya pun seperti mana Ustaz kata tadi, macam mana boleh berada di situ di dalam pendidikan awal kanak-kanak yang dipelopori rata-rata daripada kaum wanita lah. Cikgu-cikgu pun banyaklah kita cerita pasal cikgu-cikgu tadi kan, kebanyakan wanita kan, jarang lelaki lah. Jadi untuk kali ini bagi saya adalah apa yang penting ialah macam mana saya ni boleh berada di sini dan kenapa lelaki? Itu satu persoalan juga. Kenapa lelaki yang berada di sini? Dan bagi saya sebenarnya saya pun terjebak dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, terjebak dalam keadaan yang orang kata macam benda tu tak dirancang lah tak dirancang, dan itu mungkinlah Allah dah menjodohkan saya di situ. Di mana pada ketika itu selepas saya habis belajar, saya ada buka tuition dengan kakak saya. Okey, dan saya minat mengajar lah. Cuma saya tak tahu, saya tak adalah fokus macam saya akan mengajar dalam pendidikan awal kanak-kanak. Apabila ketua jabatan di tempat saya menjemput saya untuk menjadi salah seorang guru di prasekolah. Jadi saya agak macam satu cabaran bagi saya lah, ataupun saya nak melihat adakah saya mampu menjadi seorang guru bagi kanak-kanak. Dan di situlah permulaan saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak sebagai seorang guru di UPSI, dan seterusnya saya berada di dalam pendidikan awal kanak-kanak ni secara lebih serius setelah saya menjadi pensyarah di UPSI. Jadi itu antara permulaan yang bagi saya rasa memang bertuah dan seronok apabila berada dalam bidang ni, dan alhamdulillah berkat daripada situ juga saya dikurniakan 6 anak dan memudahkan lagi tugasan saya lah untuk menguruskan anak-anak dengan pengalaman mengajar dan juga pengalaman bersama anak sendiri. Begitulah ceritanya. Kiranya pengalaman itu datang secara tidak dirancang, maksudnya ditawarkan oleh pihak ketua jabatan. Begitulah ceritanya. Memang dan menarik ya. Menarik tu ialah menariklah. Mungkin bagi setengah orang rasa macam satu benda yang pelik tapi unik lah. Sebab perkara yang kita minat itu timbul setelah kita berada di dalam dunia itu.
Tadi saya ada sebutkan di permulaan episod kali ini, iaitu kita kali ini lebih istimewa kerana kita, kalau penonton-penonton perasan, kita dikuasai oleh 2 orang lelaki pada kali ini. Walaupun sebenarnya di balik tabir rancangan Insight ni sebenarnya memang kalau diketahui memang kebanyakannya dikuasai oleh wanita juga. Cuma kali ini kita nak membincangkan lebih tentang peranan lelaki ataupun lebih tepat lagi perkataan bapa. Di rata-rata dunia, terutama di Malaysia lah, kita kalau tengok generasi ayah-ayah kita, generasi bapa-bapa kita tu, mereka lebih dekat dengan figura bapa ataupun dalam bahasa Inggeris sebut father figure, di mana mereka ni hanya sebagai provider, mereka sebagai yang menyediakan nafkah, menyediakan keperluan tempat tinggal, tapi keberadaan mereka secara fizikal di rumah tu jarang kita tengok. Jadi sebenarnya kalau kita tengok berdasarkan pengalaman doktor sendirilah, setelah doktor sendiri masuk dalam pendidikan awal kanak-kanak ni, adakah bagus cara seperti yang kita tengok sejarah dulu, lelaki tu dia ada di luar rumah, dia balik untuk berehat sahaja dan segala urusan rumah tangga, pendidikan anak-anak ni ditinggalkan kepada ibu, ataupun sebenarnya setiap zaman ada caranya? Macam mana pendapat doktor? Okey, kalau mengikutkan pada budaya sama ada budaya masyarakat kita Melayu, budaya Barat ke ataupun budaya Arab, memang figure lelaki ni dia sangat besar lah, sebab dia adalah ketua keluarga yang berperanan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan dan kerukunan rumah tangga itu berjalan dengan lancar. Sebab itu kalau kita lihat secara tradisi ni, bapa ini peranannya ialah sebagai pencari nafkah, pelindung keluarga, memberikan pendidikan pada anak-anak. So itu memang tugas bapa lah. Dan pada era di Malaysia, era 70-an, 80-an, perkara itu masih diteruskan lah. Okay. Dan dia masuk saja era 90-an, dia ada transisi lah, di mana bila ibu bekerja kan. Jadi bagaimana peranan bapa itu untuk memayungi keluarga sebagai ketua. Okay. Dan kalau kita lihat sendiri, Rasulullah juga adalah ketua keluarga yang peranannya cukup besar, bukan setakat kepada ummah, tapi juga kepada anak-anak di rumah. Dan itu kita perlu pastikan, walaupun dalam keadaan moden hari ini, kedua-duanya bekerja, tapi sebenarnya lelaki ni memang dia punya ikon keluarga tu sangat besar. Dia ni bukan setakat saja mencari nafkah, menyediakan dari segi keperluan fizikal, asasi anak-anak di rumah, tetapi juga mereka juga adalah sebagai seorang pelindung. Sebab itu lelaki ni dia punya karakter dia memang sesuai lah untuk jadi pemimpin dalam rumah tangga. Sebab peranannya besar, gayanya pun santai kan, dan dia tegas. Lelaki juga kalau ikutkan dia boleh ke mana-mana untuk mencari nafkah, tanpa ada halangan-halangan yang mungkin yang melibatkan hormon dan sebagainya kan. Itu sifat lelaki lah. Dan penting juga untuk kita ketahui bahawa sebagai seorang lelaki untuk mendidik anak itu sangat penting. Kadang-kadang kita terbawa-bawa pemikiran yang mengatakan bahawa mendidik anak itu adalah isteri, sebab dia lebih dekat pada anak-anak. Dia yang melahirkan, yang dia yang memberi kasih sayang kan. Dan tugas bapa hanya mencari nafkah. So, jadi dengan keadaan persepsi begitu yang menyebabkan kita ni ada macam sempadan. Lelaki tugasnya hanya mencari nafkah, isteri tugasnya hanya mendidik anak-anak. Wahal sebenarnya kalau hari ini isteri juga mencari nafkah. Menjadi keperluan, sebab itu antara perkara yang hari ini ia menjadi satu perkara penting ataupun lumrah bahawa kedua-dua bekerja itu sudah menjadi keperluan hari ini, dalam keadaan ialah kita punya kewangan, keperluan dari segi makanan, tempat tinggal yang agak mendesak untuk kita mencari kewangan dan sebagainya, sehingga menyebabkan terpaksa yang kedua-dua bekerja. Tapi tugas itu sepatutnya perlu ada bagi seorang bapa dalam menjalankan tugasnya, dalam mendidik anak juga, bukan setakat mencari nafkah. Sebab Nabi pun menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan juga sebagai pemimpin kepada anak-anak, pemimpin negara dan pemimpin anak-anak. Jadi itu antara perkara yang perlu kita lihat balik, walaupun peredaran zaman berlaku, walaupun kedua-dua tugas untuk bekerjanya sama rata ataupun mungkin lebih pada isteri berbanding suami, tapi bagi lelaki, dari segi konteks Islam, dia masih lagi digelar sebagai pemimpin keluarga dan perlu dan wajib untuk mereka untuk memperbanyakkan lagi ciri-ciri keibubapaan. Ikon bapa itu penting sebab mereka nantilah yang akan dipertanggungjawabkan dalam membesarkan anak-anak, termasuk isterinya, sehingga bukan setakat di dunia ini dia akan dilihat, di akhirat juga akan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. Begitulah. Okey.
Oh, memang kalau dikembalikan kepada sejarah dan juga sirah Dr. Alang dah sebut ni kan. Saya tertarik sebab Allah SWT dia melantik ataupun mengangkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ketika umur dia 40 tahun. Kalau kita fikir sekarang ni, kalau kita samakan dengan 40 tahun Masihi ni, 40 tahun tu sebenarnya dari segi kebapaan, mungkin tanggungjawab dia kepada anak-anak kecil tu dah kurang lah. Sebab mungkin anak-anak dia dah besar, anak-anak dia dah kira dah mencapai, paling-paling pun dah mencapai ke umur remaja. Jadi untuk Rasulullah SAW menjadi contoh kepada pendidikan anak-anak kecil tu tak banyak, tapi kepada cucu-cucu ada. Dalam hadis, dalam sirah ada cerita macam mana cucu Rasulullah datang ke masjid, cucu Rasulullah datang ketika waktu khutbah, cucu Rasulullah naik di atas belakang ketika solat. Itu ada dalam kisah-kisah. Cumanya kalau kita tengok sebagai seorang datuk, kalau hari ni lah, sebagai seorang datuk dan juga sebagai seorang nenek, memang hubungan datuk dengan cucu tu biasanya memang lebih rapat ataupun lebih baik berbanding kalau kita rasakan apa yang dibuat oleh ayah kepada anak. Biasanya kita nampak macam tu kan. Jadi contohlah saya kata ayah dengan anak biasa bertegas, tapi bila anak tu dah besar, dah ada cucu, dah ada anak, ayah kita yang lama tu dengan cucu dia ni nampak dia berlembut sangat. Kalau minta makanan apa bagi, kalau nak pergi mana pun bawa kan, kalau nangis dia dukung. Tak sama macam kalau kita dibesarkan. Bagi pendapat doktor macam mana? Sebenarnya sebagai seorang lelaki tu, sebagai figura bapa tu, dia akan kekal sehingga dia menjadi datuk atau macam mana? Ya, betul. Lelaki ni dia punya unik dia ialah dia dalam tegas itu ada juga kelembutan. Okay. Kalau kita tengok banyak cerita-cerita lawak kan. Okay, muka saja nampak something, tapi dalam hati ada taman. Okay. So itu sebenarnya peranan yang perlu diambil oleh seorang bapa. Dia tak boleh rasa dia tu sentiasa dalam keadaan yang macho. Okay. Tapi dalam hati hancur. Maksud kat situ kita kena pastikan walaupun kita ni nampak figure kita tegas, kita ni macam menjalankan tugas yang keras, yang banyak, yang besar, yang melibatkan tenaga dan sebagainya. Tapi apabila kita berhadapan dengan anak-anak, sifat itu dia akan berubah. Cara pendekatan untuk melakukan aktiviti bersama anak pun akan berubah. Dia akan jadi seperti anak-anak juga. Sebab kalau kita lihat Rasulullah bersama dengan Hasan dan Husain ketika dia tengah solat kan, sampai tak panjat atas badan Nabi kan. Kalau ikutkan kita ni, kalau orang buat kita usik sikit pun, dah naiklah kita kan. Ini supaya panjat-panjat tengah solat kan. Jadi bagaimana Rasulullah mendepani dengan keadaan itu sangat-sangat tertib, sangat-sangat sopan. Dia membiarkan saja sehingga puas mereka bermain dan mereka turun dan baru dia meneruskan solat. Ini menunjukkan bahawa hikmahnya kita dalam mendidik anak ini, walaupun kita ni figura lelaki yang agak sasa hero lah bagi tu dia punya bayangan kan, tapi bagi dengan anak-anak dia lembut. Lembut bukan sampai patah-patah tu, maksud dia lembut dia mampu untuk bersama dengan anak bermain sampai beriang ria, bermain sampai berjenaka, berguling-guling bersama-sama. Sebab itulah bagaimana didikan yang seharusnya berada di rumah dalam keadaan yang harmoni itu bermula daripada bapa. Sebab kalau figura bapa hanya menjadi seorang yang tegas, menjengil saja matanya, ataupun dia pegang rotan, walaupun tak rotan, dia pegang rotan. So gaya-gaya begitu akan menjadikan anak-anak takut dengan bapa. So itu akan berpindah kepada ibu untuk dia sentiasa menyayangi dan juga bertanya ataupun dia bercerita dan sebagainya. Dan seharusnya kita perlu meletakkan bahawa di mana jua pun tempat kita berada sebagai seorang lelaki, di mana jua kita bekerja, walaupun kerjanya agak keras agaknya. Seorang pemain bola sepak sebagai contoh, lasak, bertenaga, gaya Ronaldo sebagai contoh. Tapi bila berada di rumah, dia gayanya seperti anak-anak juga. So kita kena jadikan sifat itu sebagai salah satu kehidupan. Sebab kita nak membesarkan anak ini bermula daripada mereka kecil. Sejak lahir lagi, sejak dia dewasa. Dan setiap peringkat umur itu kita perlu menghadapinya bersama, menjadi rakan kepada anak kita. Supaya dia akan sentiasa rasa hormat, dia akan rasa dihargai, dia akan rasa dipercayai, dan insyaAllah tak ada masalah nanti untuk dia bercerita dengan kita. Apa jua masalah, berbanding dia bercerita dengan ibunya. Sebab itu kalau kita lihat, walaupun kita lihat ikon Rasulullah sebagai atuk itu cukup besar, cukup banyak cerita ni kan, tapi sebenarnya itu adalah bawaan di masa dia remaja, bawaan dirinya masa dia dewasa. Sehingga walaupun sudah menjadi orang tua, yang mungkin jelah tenaganya tidak berapa kuat, tapi imej sebagai seorang hati yang ada taman tu masih
terpelihara. Dia masih bawa. Sebab benda tu berdasarkan pada pengalaman dia. Dan insya-Allah kalau kita ni dia mempunyai pengalaman yang baik dengan anak-anak, terutamanya kita di waktu PKP ni kan, banyak kita melakukan aktiviti bersama. Dan insya-Allah tak ada masalah apabila kita sudah menjadi datuk dan sebagainya, kita tak ada masalah dengan cucu-cucu kita sebab kita dah terbiasa dengan anak-anak kita ketika mereka kecil. Dan sebenarnya itu juga menjadi salah satu cerminan pada anak kita, yang mana bila dia dah dewasa, dah berkahwin dan punya anak, dia buat seperti mana yang kita buat. Dan dia akan beritahu pada anaknya, inilah juga perilaku atuk kamu bersama dengan ayah. Lepas tu bila dia tengok pada atuk dia, lah sama dalam macam ayah juga gayanya. Itulah anak pun tak ada masalah dengan atuk, sebab atuk ni pun seorang yang begitu, yang baik ya. Sejak kecil lagi pun dengan bapa yang pun dia jaga dengan baik. Sehingga dah ada cucu pun dia jaga cucu dengan baik sebab dia dah biasa dengan keadaan itu. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang bapa ni cukup besar untuk kita menjaga ciri-ciri kebapaan. Bukan hanya kita bergantung pada isteri untuk melaksanakan tugas harian di rumah, tapi peranan kita adalah bersama isteri untuk membantu dalam mendidik anak di rumah. InsyaAllah. Okey, banyak sekali input ni. Saya sebenarnya agak segan bila bercakap dengan seorang pakar ni. Kalau saya bertanya soalan-soalan yang mungkin kena jadi pelajar di universiti baru boleh dapat jawapan dia. Tapi kita boleh dapat masa 30 minit ni memang satu peluang yang cukup bertuah lah ya. Boleh saya dapatkan sedikit tips lah, terutamanya tadi doktor ada sebut tentang kita sekarang di musim PKP, ramai dalam kalangan kita yang masih lagi bekerja dari rumah ni. Bagaimana untuk dan baru sekarang kita sebenarnya dapati sebenarnya kalau isteri bekerja juga, suami pun bekerja juga, bila ada masa untuk bekerja dari rumah tu sebenarnya isteri kita juga perlukan bekerja macam kita kan. Suami juga perlukan bekerja. Kalau kita mengharapkan anak-anak tak ganggu kita sewaktu kita bekerja di rumah, begitu juga isteri juga mengharapkan dia tidak diganggu sewaktu bekerja. Tapi bezanya, kebiasaannya, saya tak nak cakap semua sebab ini perlukan kepada kajian lebih mendalam. Bezanya biasanya lelaki akan serahkan tanggungjawab itu kepada isteri, tapi bila dah berada dalam fasa PKP ini barulah kita sedar yang sebenarnya kedua-duanya sangat memainkan peranan penting. Jadi soalan saya, macam mana, apa tips-tips untuk lelaki sedar dan juga apa tips untuk lelaki lakukan terhadap anak-anak ketika bekerja dari rumah? Itu. Ya, dan bila Ustaz kata lelaki ni penting ataupun bagaimana peranannya yang dikatakan sebagai penting dalam mendidik anak di rumah. Betul. Bila masa PKP dah akan nampak terselah segala kemahirannya itu. Adakah dia memang mampu ataupun tidak? So itulah mungkin Allah nak overhaul balik lah menyucikan balik peranan kita sebagai lelaki. So mungkin kita banyak mengambil alasan, saya sibuk. Bila dalam keadaan normal kita sibuk, berada di luar outstation sebagainya kan. Sehingga kan kadang-kadang isteri kita pun outstation juga. Tapi dia juga yang buat semua kerja harian dengan anak di rumah kan. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya nak melihat balik, betul tak kita ni walaupun berada di rumah, kita juga mampu untuk bersama dengan anak-anak menjalankan tugas yang dikatakan tugas isteri tadi. Itu bila kita lihat dalam ayat-ayat Quran itu sendiri, Luqman Al-Hakim seorang lelaki. Nabi Muhammad sendiri pun lelaki. Kisah Nabi Yusuf pun lelaki. Kisah Nabi Ibrahim pun lelaki. Dan kisah-kisah Nabi itu dia menunjukkan bahawa ikon dia sebagai bapa itu cukup jelas dan kuat. Mana dia berperanan untuk menjaga anaknya, membesarkan anaknya dengan pengorbanannya, dengan kepimpinannya. Dan ia menjadi ikon juga kita sebagai orang Islam sendiri untuk melaksanakan aktiviti itu di rumah. Dan bagi saya ada beberapa tips yang kita perlu lihat dan buat dalam waktu PKP ini, dan mungkin saya rasa banyak dah dilaksanakan sebelum ini. Kita nak menambah baik lagi supaya dalam sisa-sisa baki pandemik yang ada ni yang akan insya-Allah akan bertukar kepada fasa endemik, apa lagi peranan yang boleh kita laksanakan supaya kita menjadi seorang bapa yang terbaik. Okey, yang pertama kita perlu proaktif. Sebab ciri-ciri proaktif inilah akan menjadikan bapa ini seorang ikon yang terbaik untuk anak-anak. Akan menjadi contoh kepada anak-anak, suri tauladan untuk anak-anak melihat bahawa bapa ni walaupun tegas tapi dia baik. Walaupun tegas tapi dia dapat melaksanakan kerjanya sebagai seorang bapa yang mendidik dengan lebih mesra. Okey? Jadi bila proaktif ni kita akan sentiasa untuk mencari peluang dan ruang di manakah agaknya yang perlu kita perbaiki. Okey, tugas kita sebagai seorang bapa. Mungkin ada kali kita melihat hasil kerja anak-anak, kita membantu mereka, kita mencari peluang untuk bercerita dengan anak-anak sewaktu tidur, kita mencari peluang untuk bercerita dengan anak-anak selepas solat berjemaah
Dan itu antara elemen-elemen penting untuk kita istiqomah, membuatkannya seharian. Membuatnya supaya nampak kita ni bersungguh-sungguh dalam menjalankan kerja kita untuk anak-anak membesar. Okay, yang kedua pula ialah dari segi mendidik. Okay, kadang-kadang kita banyak benda-benda baru yang kita tak tahu. Oh, rupanya didikan begini caranya. Dan kita perlu sedar bahawa anak-anak ni kadang-kadang dia mencari-cari apa sebenarnya yang mak-bapak aku ni istimewanya mereka ni pada diriku. Mungkin dia nampak ikon mak dia lebih sebab mak yang banyak mendidik. Terutamanya soal PDPR kan. Orang lelaki dia tak ambil sangat pot. Anak belajar apa hari ni, buat apa. Kalau tanya jadual memang lemah. Kan? Kebanyakan kawan isteri kan. Tapi dalam soal mendidik sebenarnya memang bapa pun perlu menyampuk sebenarnya. Dia pun perlu tahu. Dia pun perlu celik. Jadi orang kata salah satu sahabat dalam FB anak-anak. Contohnya lah menjadi sahabat dalam aktiviti bermain games. ML contohnya bersama anak. Wah, ML saya pun tak kerti main sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya kita ni menjadi satu partnership. Akan sejawat mereka. Untuk mereka percaya dengan kita dan insya-Allah apabila kita cakap sesuatu, mereka akan membuatnya sebagai satu kata azimat. Dia tak akan pergi tempat lain, dia tak akan buat benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda jahat. Sehingga tahap menonton TV pun, dia akan ajak kita. Sebab dia suka cerita tu dengan kita untuk kita sama-sama menonton. Okay? Sebab itu ciri-ciri yang ketiga pula, itu sahabat sangat penting. Sebagaimana Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz, yang mana dia kata, kalau boleh kita kena jadi, peranan kita kena ikut pada zamannya. Bukannya pada zaman kita. Kalau kita zaman dulu tak handphone pun tak ada kan, zaman remaja ataupun handphone Nokia tu kan, yang tekan-tekan sementir-sementir kan. Kalau nak main game pun game yang Tak online lah. kan, dah makan ekor kan. Sekarang dah macam-macam. Siap dia boleh lawan antara kawan-kawan kan, untuk main secara Online. secara berkumpulan kan. Ada dia punya team kat situ kan. Jadi bila kita jadi sahabat dengan dia, apa-apa jua yang masalah, apa-apa jua yang dia rasa dia suka nak cerita, dia akan cerita dengan kita. Dan kita akan mudah lah untuk masukkan info-info yang berbentuk positif untuk dia akan sentiasa beringat. Okay, yang keempat, mengawal selia. Kita kena kawal selia sebab anak-anak ni kadang-kadang kita bukan kita tak percaya. Bila dalam keadaan gadgetnya, di luar pun boleh berada di dalam rumah, kita tak nak nanti satu masa rupanya buat sesuatu yang tidak baik. Okay, sebab tu kita perlulah sentiasa percaya tapi kita memantaunya. Kita tu jadi friendship dia tu. FB pun jadi friend dia kan, Instagram pun jadi friend dia. Kadang-kadang kita masuk bilik dia, tanya-tanya, berborak, bercerita supaya dia akan sentiasa beringat dan dia faham, okey, aku sebagai anak ni aku perlu buat, aku kena kawal, kena buat sesuatu yang baik, tak nak nanti boleh merosakkan keluarga aku untuk menjaga maruah dan sebagainya. Dan yang kelima, yang paling penting sekali ialah memimpin, kepimpinan itu. Sebab ikon bapa ialah memimpin keluarga. Walau macam mana pun, hebat isteri kita daripada segi kerjanya, tapi hebatnya kita ialah dalam memimpin keluarga. So itu kena tunjukkan. Sebab di situ nanti anak-anak akan hormat pada kita. Isteri akan hormat pada kita. So itu penting kita mempelajari setiap ilmu itu. Semua dah di hujung jari. Jangan kita kata, alah saya ni orang biasa, saya tak tahulah, saya tak pandai lah, saya tak boleh lah, saya tak mampu lah. Once, bila mana kita ialah lelaki menjadi seorang suami, menjadi seorang isteri, jadi seorang bapa kepada anak-anak, itu tugas kita. Dan akan dipertanggungjawabkan nanti bukan setakat di dunia, tetapi di akhirat. So itu, bila dah jadi suami, lepas tu dah jadi bapa, peganglah prinsip kebapaan itu untuk kita bawa, sebab kita akan dipertanggungjawabkan. Okay, insyaAllah kalau kita dapat menjayakan dengan baik, kita berusaha untuk jadi seorang yang terbaik, dia akan menjadi satu cerminan yang terbaik untuk anak-anak dan generasi akan datang. Okey, sangat penting ni 5 tips yang diberi oleh doktor ni. Tapi itulah saya sebut tadi kan, biasanya kalau nak dapatkan maklumat yang lebih mendalam ni kena jadi pelajar di universiti dengan doktor ni kan. Tapi kita dapat 30 minit je kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi saya, sebab tadi ada doktor sebut yang kita akan pergi daripada fasa pandemik ni kepada fasa endemik. Bagaimana persediaan terutamanya daripada pihak bapa sendirilah untuk memimpin anak-anak, mendidik anak-anak ke arah fasa endemik nanti. Persediaan dari segi mental, dari segi emosi, dari segi spiritual dan sebagainya lah dalam menghadapi fasa yang akan datang. Okay, bila kita katakan endemik ni ialah dia di mana kita kena membiasakan diri dalam keadaan
penyakit tu berada di luar. Macam kata kalau denggi lah kan, penyakit tu memang mungkin ada di luar. Tapi kita kena bersedia lah supaya kita jangan dijangkiti oleh penyakit itu. Sebab itu persiapan itu sangat penting, SOP kena jaga dan diperingatkan selalu. Kita peringatkan diri kita sesama pasangan, okay, janganlah pula kita dengan pasangan pun selama pergi sana sini buat apa-apa kan, tak ada jaga SOP sampai kita nasihatkan anak supaya dia menjaga kan. Okey, dan kita kena faham bahawa tugas kita sebagai bapa ini penting untuk kita sentiasa mengingati, nasihat menasihati. Jaga segala perkara yang penting sebelum bermulanya fasa endemik dan semua orang akan keluar tapi penyakit itu masih ada. Mereka akan bersekolah, penjagaannya sangat penting untuk mereka. Bila belajar tu dalam keadaan yang terkawal, ya, dia kena pastikan kawan-kawan sebelah tu tak boleh nak buat macam mana dia buat sebelum ni. Kalau sebelum ni, masya-Allah. Kalau sebelum ni dia rasa macam susah untuk yalah, dalam rumah dia rasa kepompong je kan. Dia dah boleh buat kerja macam-macam. Tapi kat luar nanti adakah dia mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang selama ini dia dah lupakan ya, bersosial, belajar dengan kawan-kawan ya, belajar dengan cikgu dan sebagainya kan. Dan itu perlu kita terangkan dengan lebih jelas. Okay? Supaya mereka faham dan bersedia, penting untuk mereka berada di luar walaupun kita kata ada masih ada COVID lagi ya, tapi mereka menjaga kesihatan dan menjaga SOP supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Oleh sebab itu bagi saya apa yang penting ialah bagaimana kita memberikan info, maklumat yang tepat. Dan kita ni kadang-kadang kena jadi seorang doktor lah. Okay? Kadang-kadang kita kena jadi seorang peran lain juga menunjukkan suri tauladan yang baik untuk anak-anak. Dan perkara-perkara itu kita perlu berbincang. Muzakarah ke musyawarah dan sebagainya sebelum mereka berada di luar sana nanti, pergi sekolah ke, berjalan-jalan dan sebagainya, bertemu kawan-kawan dan sebagainya dengan menjaga SOP tersebut. Sebab itu adalah perkara yang melibatkan kesihatan. Okey, jadi bagi saya bapa ni memang soal untuk menasihati tu dia sentiasa mekar dalam hati. Okey, dia tak boleh berharap pada isteri untuk menjalankan tugas itu. Kita perlu serasi bersama, seiring dan sejalan untuk melaksanakan tugas itu supaya masing-masing kalau ada yang terlupa dia akan ingatkan. Kalau ada yang macam masih tak jelas, seorang akan menjelaskan. Dan bila kita berjalan together tadi ya, berjalan bersama-sama tadi, anak-anak pun dia rasa macam ada perhatian daripada kedua-dua untuk mereka memastikan segala apa yang mereka buat di luar itu mendapat perhatian daripada ibu bapa. Dan insya-Allah apabila kita ada perancangan yang baik ketika melaksanakan tugasan kita dan juga ketika anak-anak nanti dia ada tugasannya bersekolah nanti, ya, kita tahu bahawa insya-Allah apa yang dibuat itu akan mendapat perlindungan Allah Taala lah. Sebab kita pun dah berusaha untuk menerangkan ya, untuk memberitahu ya, dan persediaan sebelum mereka berada di sekolah ya, ataupun di mana saja ya. Dan segala kita berserah pada Allah lah, walaupun kita kata macam tak confident sangat lah kan, walaupun kita dah ada 2 dos vaksin, tapi kadang-kadang benda tu kalau nak jadilah kan. Cumanya itulah, apa-apa hal pun kita kena bersedia juga, kita yakin dengan apa yang Allah tentukan ini mungkin ada hikmahnya. Dan kita kalau dah sampai tahap memang anak tu dah bersedia untuk sekolah ya, dan dia akan pergi sekolah, dan insya-Allah sebenarnya benda-benda itu memang kita kena lalui. Dah tak ada lagi new normal lah. Okay, tak ada lagi normal baru dan normal biasa lah. Okay. Saya ada satu soalan terakhir, yang soalan bonus sebenarnya sebagai dah minta doktor rumuskan sekali dengan soalan ni, iaitu sebenarnya dari segi kajian ataupun dari segi fakta dan figuranya, fact and figurenya, sebenarnya kanak-kanak terutamanya di peringkat awal usia kanak-kanak tu, mereka ni belajar melalui mendengar nasihat ke, ataupun mengambil contoh daripada ibu bapa ke, ataupun melalui keadaan sekeliling, bermain dan sebagainya. Sebenarnya yang mana yang paling berkesan untuk kita terapkan, kita sampaikan maklumat-maklumat tadi tu kepada anak-anak? Dan saya minta doktor rumuskan terus lah. Okey, apabila kita melihat anak-anak ini membesar, kita akan membayangkan bahawa anak-anak ini membesar di bawah jagaan kita. Dan kadang-kala dalam keadaan yang tidak langsung, sebenarnya dia melihat apa yang kita lakukan. Tidak semestinya apa yang kita cakap. Okay, sebab perlakuan itu lebih membawa kepada keadaan dia untuk dia beramalan dengan cara yang kita buat. So, kadang-kadang persekitaran anak bila berada di luar, sebenarnya dia terikut-ikut dengan keadaan apa yang berlaku di dalam rumah. Jadi penting untuk kita cakap suruh berfikir
membuat sesuatu yang memang itu yang kita cakapkan, dan kita akan pastikan bahawa segala perlakuan yang anak-anak itu buat adalah perlakuan kita. Sebab kadang-kadang kita pun tak sedar, kita suruh anak jangan main handphone, tapi kita pun main handphone depan dia. Jadi dia akan rasa macam macam mana ni kan, kita pun buat sesuatu yang benda yang dia apa, yang kita tak suruh dia buat, tapi kita pun buat. Oleh sebab itu kita kena pastikanlah apa benda perlakuan kita itu, itulah dia yang kita cakap pada anak kita. Dan terbaik itu adalah daripada apa yang kita laksanakan di dalam rumah seharian bersama pasangan kita, bukan kita seorang ya. Sebab ikon kehebatan ini juga bergantung juga dengan bantuan kita punya partnership kita, supaya dia akan sentiasa dalam keadaan baik lah. Sebenarnya saya ada satu lagu sebenarnya ni nak nyanyikan sedikit lah sebagai salah satu apa ni. Oh, sila. Okay. Lagu inti saya ubah sikit lah ya. Percaya kata janjimu, kerana ku yakin apa digenggammu, keharuman setanggi surga, dilimpahi rahmat seluruh rumahmu, rukun dan bekerja sama, mengisi suasana yang ceria, kewangian aroma bunga, mekar hiasi keluarga bahagia. Ada sambungan lagi ni, boleh ya? Cinta tak pernah terbungar dan terlebur pada ibu bapa yang menyantuni, tuntasku mendaki puncak cinta teragung. Teruskan semangat, lafazkan kata, bicara hati demi keluarga tercinta. Usaha murni pastikan berjaya, insya Allah. Anak soleh dan solehah. Oi, Masya Allah. Menariklah. Doktor sebenarnya memang nasyid ke? Ada buat persembahan nasyid? Dulu lah. Menarik kalau boleh disampaikan dengan cara nasyid, dengan cara lagu kan, terutamanya dalam menyampaikan pesanan nasihat ni. Okey. Itu ikon bapa lah sebagai seorang penghibur. InsyaAllah. Kita memang banyak soalan nak tanya, tapi sayangnya kita punya episod hanya 30 minit saja setiap kali. Jadi saya rasa cukuplah untuk kali ini setakat itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Doktor yang sudi bersama dengan kita daripada awal tadi sampai ke sekarang, dan banyak isi-isi maklumat, input yang disampaikan, pesanan nasihat dan juga fakta yang disampaikan terutamanya mengenai peranan bapa dan juga peranan lelaki dalam pendidikan awal kanak-kanak. Jadi itu sahaja untuk episod kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Doktor. InsyaAllah kalau ada peluang kita panggil lagi dan kita boleh bagi satu slot khas untuk nasyid ke? Bersama dengan kita ada kumpulan. Kalau dalam Ikram ni kita ada kumpulan nasyid, mungkin boleh selitkan sekali bersama-sama insyaAllah. Berkolaborasi pun boleh. Berkolaborasi insyaAllah. Jadi itu saja. Kepada penonton-penonton yang sudi berada bersama dengan kita daripada mula sehingga akhir juga, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.